عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر وأتمم به الخير. أما بعد، فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمه الله على نقله وقبوله. Muka surat 71. ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. Hadis ini dan hadis-hadis yang seumpamanya. Hadis tentang apa? Tentang duha, tentang nuzul dan hadis-hadis yang lain. Sebagaimana yang telah kita lalui sebelum ini tentang hadis-hadis yang disebut sebagai hadis-hadis sifat. Kalau ayat Quran dipanggil apa? Ayat mutasyabihat. Kalau hadis sifat. Apa maksud hadis sifat? Iaitu hadis yang menceritakan tentang sifat Allah, sifat turun, tangan, mata, ketawa dan sebagainya. Hadis ini dan hadis-hadis seumpamanya telah disepakati oleh salaf. Semoga Allah merahmati mereka semua untuk dinukilkan dan diterima. Mereka tidak pernah mencuba untuk menolak. Hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat Allah Ta'ala ni semua mereka tolak. Semua mereka terima, tidak berusaha untuk menolak. Tidak menolak, tidak mentakwil. Takwil ni paling ubah, pindah daripada maksud ataupun makna asal, ataupun tashbih. Salaf tidak menolak, tidak mentakwil dan tidak mentashbih. Apa maksud tidak mentashbih? Tidak menyerupakan. Tidak menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan yang baharu. Baharu tu maknanya makhluk lah. Kadang-kadang disebut dengan perkataan baharu. Ma siwallah. Baharu tu maknanya makhluk ataupun alam. Sesuatu yang selain daripada Allah ni semua baharu. Allah kan qadim. Allah qadim, sedia. Lawan bagi baharu. Baharu tu sifat makhluk lah. Sifat manusia, haiwan, tumbuhan tu semua baharu. Baharu ni di antara sifatnya dia berubah-ubah. Maupun mentakwil menyerupakan maupun menyamakan dengan sifat makhluk. Tak, salah tak menyamakan, tidak menyerupakan. Tidak mengatakan sifat Allah sama dengan sifat makhluk, tak. Su'ila Imam Malik Ibnu Anas rahimahullah faqila. Imam Malik bin Anas, semoga Allah Ta'ala merahmatinya, beliau ditanya. Su'ila, kalau sa'ala telah bertanya. Kalau su'ila, ditanya, majhul. Ditanya. Jadi orang tanya Imam Malik. Ya Aba Abdillah. Gelaran kepada Imam Malik. Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Orang tanya Imam Malik tentang ayat Al-Quran. Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Tuhan yang Maha Pengasih di atas arasy, dia bersemayam. Tuhan yang Maha Pengasih di atas arasy, dia bersemayam. Surah Toha ayat 5. Jadi bila orang datang dalam majlis Imam Malik, orang baca ayat ni, seorang penanya, seorang lelaki yang mengemukakan soalan ini kepada Imam Malik, setelah dia baca ayat ni, dia kata apa? Kaifa istawa. Dia tahu dah istawa tu Allah Ta'ala berada di atas daripada arasy. Cuma dia nak tahu kaifa istawa. Bagaimanakah kafiat istawa? Apa makna kafiat? Kita dah cerita hari itu. Apa makna kafiat? Kafiat makna apa? Siapa tahu?
Kaifiat ni maknanya cara, keadaan. Macam mana keadaan Allah Subhanahu wa taala istawa. Lalu apakah jawapan yang dikemukakan oleh Imam Malik? Faqala Imam Malik, al-istiwa'u ghairu majhul, dia kata. Semayam itu bukan tidak diketahui. Al-istiwa'u ghairu majhul, bukan tidak diketahui, maksudnya diketahuilah. Wal kaifu ghairu ma'qul. Adapun tentang kaifiat ghairu ma'qul, maka tidak boleh difikirkan. Nak fikir macam mana kita membincangkan isu tentang masalah yang berkaitan dengan ketuhanan, sama ada berkaitan dengan zat ataupun berkaitan dengan sifat. Sifat dan zat Allah Ta'ala. Zat apa makna? Diri. Diri Allah Ta'ala tu dipanggil zat. Ada pun mendengar, melihat, berkata-kata, itu dipanggil sifat. Jadi bila membincangkan tentang zat dan sifat bagi Allah, yang mana Allah Khaliq. Khaliq maknanya mencipta. Khaliq mana apa? Mencipta. Kita ni makhluk yang dicipta. Manusia, haiwan, tumbuhan, alam ini adalah makhluk. Jadi sudah tentu antara khaliq dengan makhluk, dia merupakan mukhalafah. Apa makna mukhalafah? Tak sama. Bagi orang Islam yang beriman kepada Allah, senang sahaja nak kenal Allah, tak payah pening. Okey, kamu tengok semua sini. Semua tengok sini. Ini apa dia? Mic kan, mikrofon. Ada orang buat ada tak? Kan dia jadi dengan sendiri. Okey, yang membuat mikrofon dengan mikrofon ni sama tak? Tak sama. Yang buat meja dengan orang buat meja, sama tak? Meja dengan orang yang buat meja tu sama tak sama? Tak sama. Kamu pakai pakaian, orang yang buat pakaian kamu ni, rupa dia sama dengan pakaian tu ke? Senang kan kita faham? Yang membuat dengan yang dibuat tak sama. Allah Ta'ala buat makhluk, dah tentu tak sama. Allah Ta'ala Khaliq, makhluk yang dicipta, sudah tentu tak sama. Tak sama dalam semua bab lah. Zatnya, sifatnya. Kalau kata mendengar tak sama. Kalam tak sama. Samak pun tak sama. Melihat tak sama, berkata-kata tak sama. Jadi senang je apa yang kita nak susah untuk faham? Apa yang susah untuk mengenal Allah Ta'ala? Kerana apa? Memang Khaliq dengan makhluk ni dia tak sama. Nampak? Jadi begitu juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu dia kata wal kaifu ghairu ma'qul. Kaifiat maknanya cara, keadaan. Keadaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala istiwa di atas aras, maka tidak boleh difikirkan sebab tak pernah lihat. Cuma kita imani, kita percaya dia istiwa sebagaimana disebut dalam Al-Quran dan juga disebut di dalam hadis. Sekadar tu, nampak? Wal imanu bihi wajibun. Beriman dengannya, dengan istiwa, sifat istiwa itu, yang Allah Ta'ala istiwa itu wajib. Wajib kita imani. Wassu'alu anhu bid'atun. Tanya bagaimana istiwa itu bid'ah. Tanya bagaimana istiwa itu bid'ah. Sebab apa bid'ah? Apa makna bid'ah? Sesuatu yang tak pernah dibuat. Sesuatu yang tidak pernah dibuat oleh generasi awal. Maknanya sahabat tabi'in tak pernah tanya bagaimana Allah Ta'ala istiwa. Tak pernah tanya. Jadi tanya tu bid'ah. Jadi macam mana tak usah tanya? Sebab apa tak usah tanya? Orang dulu tak tanya. Orang terima sahaja. Bila menceritakan sifat Allah Ta'ala, diterima sahaja.
Tak perlu nak tanya macam mana. Kerana kita tak tahu, oleh kerana itu berserah kepada Allah. Oleh kerana itu kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa amara birrajuli fa ukhrija. Lalu diperintahkan dengan lelaki yang tanya bagaimana istawa itu supaya dikeluarkan. Halau keluar daripada majlis. Tanya soalan yang tak sepatutnya dia tanya. Dia tanya sesuatu soalan yang tak sepatutnya ditanya, bagaimana kafiat istiwa. Lalu dikeluarkan. Yang keseterusnya kalam Allah. Muka surat 77. Apakah yang dimaksudkan kalam? Kalam maksud apa? Manusia ada sifat kalam tak? Allah Ta'ala ada? Jadi sama tak sama? Tak sama. Bagaimana kalam Allah Ta'ala? Allah Ta'ala kalam berkata-kata tidaklah sebagaimana makhluk. Cakap dengan mulut. Mulut pula ada lidah, ada gigi, ada gusi. Allah Ta'ala tak macam tu. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Dia kata kalam-kalam. Kita terima sifat kalam. Wa min sifatillahi ta'ala. Sebahagian daripada sifat-sifat Allah. Annahu mutakallimun bi kalamin qadimin, bahawa dia berkata-kata dengan kalam yang qadim. Apa makna qadim? Sedia. Qadim maknanya sedia. Sebagaimana zat Allah Ta'ala, diri dia qadim, maka sifat dia juga qadim. Zat manusia adalah baharu, sifatnya juga adalah baharu. Maknanya qadim tidak ada permulaan, baqa tidak ada kesudahan. Macam kita, sifat kalam kita itu baharu kerana ada mula. Lahir-lahir bukan boleh bercakap. Siapa lahir-lahir? Angkat tangan. Dia terus boleh cakap. Masa dalam kandungan ibu dia dalam perut, dia boleh cakap tak? Tak boleh. Lahir-lahir pun tak boleh cakap lagi. Ada orang setahun, 2 tahun, kadang-kadang 3 tahun baru boleh bercakap. Siapa dia? 3 tahun baru boleh bercakap. Ada tak sini? Kamu boleh cakap umur berapa tahun? Tak ingat. Kadang-kadang 2 tahun, kadang-kadang 3 tahun baru boleh bercakap. Bukan lahir-lahir boleh bercakap terus. Maknanya sifat itu baru datang. Adapun Allah Ta'ala tidak ada permulaan. Kalam Allah tidak ada mula dia bercakap. Bila tak tahu, wallahu a'lam. Zat tidak ada mula, sifat tidak ada mula. Yasma'uhu minhu man sya'a min khalqihi. Kalam Allah Ta'ala tu boleh didengari sesiapa yang dikehendaki daripada makhluknya. Kalau Allah Ta'ala nak kehendaki daripada kalangan makhluk Allah Ta'ala, maka kalam Allah Ta'ala boleh dengar. Itulah pegangan akidah salaf. Sebab kita tengok beberapa dalil dan ayat Quran dikemukakan tentang Allah Ta'ala, kalam, percakapan Allah boleh didengar. Sami'ahu Musa alaihi salam. Di antara manusia yang dapat mendengar kalam Allah Ta'ala adalah Nabi Musa alaihi salam. Kan Allah Ta'ala di antara firman-Nya, izhaba ila fir'aun. Ada ayat izhaba ila fir'aun. Izhab, dia pergi seorang. Izhaba Musa dengan Harun. Bila Allah Ta'ala suruh pergi, suatu perintah, suatu arahan, bila suruh, Nabi Musa pun pergi jumpa Fir'aun. Sebab apa? Dia dengar. Sebab dia dengar kalau Allah Ta'ala. Kalau tidak dia nak pergi, dia nak mematuhi perintah Allah Ta'ala. Macam mana kalau tak dengar? Maka dia dengar kalam Allah. Tapi macam mana tak tahu lah. Mukhalafah. Min ghairi wasitatin. Bukan melalui perantaraan. Secara direct, secara langsung.
Ada di antara Nabi, bila Allah Ta'ala bercakap dengan mereka melalui perantaraan malaikat Jibril, Allah Ta'ala turunkan wahyu. Seperti contohnya Nabi Muhammad SAW, turunnya wahyu melalui perantaraan malaikat Jibril. Adapun Nabi Musa alaihissalam, Allah Ta'ala secara langsung bercakap dengan Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah Ta'ala sebenar-benar bertutur ataupun berkata-kata dengan Nabi Musa alaihissalam. Wa man adzina lahu min malaikati wa rusulih. Wa man azina lahu min malaikatihi. Dan sesiapa yang diizinkan daripada malaikatnya. Malaikat mendengar. Malaikat mendengar kata-kata atau kalam Allah Ta'ala. Di antara malaikat yang dengar siapa dia? Malaikat Jibril. Dia dengar lah kata-kata Allah Ta'ala. Wa annahu subhanahu yukallimul mu'minin fil akhirah. Di antara dalil lagi, selain daripada Allah Ta'ala berkata-kata kepada Nabi-Nabi yang diizinkan dan juga para malaikat yang diizinkan, Allah Ta'ala juga bercakap kepada orang yang beriman di hari akhirat. Maka menunjukkan kalam Allah Ta'ala itu bersuara, boleh didengari. Dia kata wa annahu subhanahu yukallimul mu'minina fil akhirah, yukallimunahu. Dan orang mukmin juga bercakap dengan Allah. Allah Ta'ala bercakap dengan mereka, mereka pun bercakap dengan Allah. Menunjukkan bahawa kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala itu boleh didengari. Wa ya'dhanu lahum fayazurunahu. Allah Ta'ala izinkan orang beriman pergi bertemu dengan Allah Ta'ala. Selain daripada kalam Allah Ta'ala boleh didengari, maka Allah Ta'ala boleh dilihat. Masa tu baru tahu macam mana. Allah Ta'ala boleh dilihat. Di bawah ni dikemukakan sebahagian daripada ayat-ayat Quran dan juga hadis Nabi SAW sebagai suatu dalil, suatu hujah, satu bukti yang sangat kukuh kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala itu boleh didengari, maknanya bersuara. Dan insya-Allah pada perbahasan yang seterusnya kita akan bacalah dalil-dalil daripada ayat Quran dan hadis ini tentang bukti kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersuara. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.